Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. MPU 22012 Entrepreneurship Pembentangan Rancangan Perniagaan Sesi 1 2021/2022. Nama pensyarah Faraz Fazlisa binti Zahid. Nama saya Muhammad Farid Muhammad Rasdan, nombor matrik 25DT 19F 2012, kelas DET 4A. 1.0 Latar belakang pemudik. Ini adalah latar belakang saya. 2.0 Pengenalan. Nama perniagaan saya ialah Meta Electric Enterprise. Logo perniagaan. Ini adalah contoh logo perniagaan saya. Seterusnya, gambar produk. Syarikat Meta Electric Enterprise merupakan syarikat pendidikan tunggal tertumpu kepada penjualan pelbagai jenis sembarangan atau keperluan elektrik. Produk yang kami tawarkan ini sesuai untuk diguna pakai oleh semua golongan umum. Ini adalah contoh produk saya. Saya jual. Tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan amat penting untuk usahawan itu sendiri melihat sama ada perniagaan atau projek yang dirancang itu mampu membangun berdaya maju dan bersaing dengan perniagaan yang mempunyai konsep yang sama. 1. Memberi peluang kepada usahawan atau peternak melihat dan menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti dan terperinci. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya maju atau tidak. 3. Membantu usahawan atau peternak menganggarkan keperluan sumber-sumber dan mengagikan sumber-sumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih jelas. Nombor 4. Meyakinkan pihak-pihak lain, contoh bank, bahawa projek yang hendak dijalankan berdaya maju dan sesuai untuk pelamburan atau pembiayaan. Nombor 5. Memberi maklumat kepada bakal usahawan atau peternak tentang masalah yang mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit. Seterusnya, carta organisasi. Yang atas ni pengurus besar ataupun general manager yang diuruskan oleh Muhammad Farid Muhammad Rasdan. Kedua ialah accountant manager ataupun pengurus accountant yang dikendalikan oleh Sultan Azlin binti Adam. Yang ketiga ialah HR manager ataupun pengurus sumber manusia yang dikendalikan oleh Nurin Fadilah Wani binti Fazi. Yang ketiga, operation manager iaitu pengurus operasi yang dikendalikan oleh Azizi bin Abu. Kelima, marketing manager, pengurus pemasaran yang dikendalikan oleh Mia binti Ruslan. Misi, visi dan objektif syarikat. Misi, syarikat mahu mengembangkan lagi perniagaannya dengan mempelbagaikan lagi bekalan dan perkhidmatannya. Bagi membina dan mengukuhkan lagi reputasi pencapaian, syarikat akan memastikan perkhidmatan dan bekalan yang disediakan lebih terjamin dan berkualiti kepada pelanggan. Visi, bagi memastikan visi tersebut tercapai, misi syarikat akan tertumbuh kepada menyediakan tenaga kerja yang profesional, berkemahiran, berdisiplin tinggi, cekap dan produktiviti dalam melaksanakan tugasnya serta dapat memuaskan hati semua pelanggan. Objektif, sentiasa memastikan peralatan, pengularan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat pada tahap kualiti yang tinggi dan menepati tempoh masa yang ditetapkan selaras dengan keperluan pelanggan dan pengguna. Lokasi syarikat. Alamat perniagaan syarikat ialah nombor 99 Jalan Sentek Jaya 11, 81400 Senai, Johor. Taman Sentek utama terletak betul-betul di sebelah Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Senai, dan pembangunan ini menandakan permulaan satu lagi pembangunan yang dicari dan berprestij untuk Sentek di kawasan pertumbuhan pesat. Dengan bahagian hadapan jalan yang sangat baik dengan akses dan hubungan ke semua lebuh raya utama dan jalan arteri. Jarak perjalanan ke lebuh raya link kedua melalui persimpangan Senai dan ke Bandaraya Johor Bahru masing-masing hanya 20 km dan 25 km. Ini adalah peta lokasi syarikat di sini. Terletaknya peta lokasi. Peta grafik lokasi syarikat. Lokasinya ada berada di sini. Seterusnya ialah 3.0 Rancangan pemasaran. Pasaran sasaran.
Pasaran sasaran merujuk kepada sekelompok pelanggan atau pembeli dengan sifat yang serupa yang ingin menarik oleh organisasi melalui penawaran produk mereka. Syarikat meter elektrik menyasarkan perniagaan kepada penduduk sekitar tambang, warga asing dan sebagainya. Produk yang kami tawarkan ini sesuai digunakan pada semua kalangan umur. Oleh itu, kami juga menawarkan harga yang mampu milik untuk memberi peluang kepada semua orang dapat menggunakan produk kami ini. Saiz pasaran. Saiz pasaran dikira terdapat 5,000 keluarga dari kawasan yang disenaraikan di bawah dengan anggaran kasar RM 70 hingga RM 1250 seorang untuk membeli dan memesan produk di Meta Electric Enterprise dalam anggaran sebulan. Ini akan memberikan pendapatan kasar sebanyak RM 20,000 sehingga RM 30,000. Senarai di bawah adalah kawasan yang kami berkhidmat di Skudai, Senai, Saling dan Kulai. Seterusnya, share pasaran. Definisi share pasaran ialah jumlah peratus jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing. Meta Electric Enterprise mempunyai sasaran untuk menandakan perniagaan. Kawasan Senen lebih ramai keluarga dan warga asing. Golongan yang kami sasarkan adalah dalam kalangan mereka yang sedang mencari peralatan atau keperluan elektrik dan elektronik yang ingin memenuhi keperluan di rumah seperti pengantin baru dan keperluan tersebut mungkin rosak. Pelanggan boleh membeli baru di premis kami. Jadi, statistik yang disediakan untuk data bahagian pasaran akan mengenal pasti walau bagaimanapun kami telah mengambil pasaran kami hanya 25% daripada bahagian pasaran. Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan ini adalah lingkungan umur 12 ke 55 tahun. Strategi pemasaran. Strategi produk. Kami memastikan produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkualiti tinggi dan mengikut permintaan pelanggan untuk mengekalkan kualiti produk kami yang tinggi. Kami memastikan produk adalah 100% pembekal asli. Kami juga sentiasa menyimak produk dalam keadaan sempurna sebelum menjual kepada pelanggan. Strategi promosi. Promosi kami akan dilakukan dalam talian kerana kami percaya ini adalah penjimatan kos dan penyertaan untuk menarik pelanggan baru seperti periklanan di Facebook, Instagram dan seumpamanya. Strategi harga. Harga berpatutan berbanding jenama terkenal tetapi kualiti berbanding jenama terkenal dan paling penting berbaloi. Produk kami tidak mahal dan tidak murah tetapi mampu milik. 4.0 Pelan operasi. Perancangan proses. Mula-mula pelanggan datang ke kedai, lepas tu pelanggan membuat pilihan untuk membeli produk, lepas tu pelanggan membayar di kaunter juruwang. Pembekal bahan. Nombor 1. Mr. Prince sendirian berat. Alamat B28, ground floor, Jalan Semambu, Kulai 8100, Johor. Nombor telefon 017-922-3700. Bahan mentah ialah price sticker. Cara pembayaran ialah tunai. Yang kedua, Pasaraya Ekosir Sendirian Berhad. Alamat A257, first floor, Jalan Air Putih, 8400, Senai, Johor. Nombor telefon 09-560-2711. Bahan mentah ialah free gift. Cara pembagaian ialah tunai. Yang ketiga ialah Tunas Manja Group Sendirian Berhad. B30, B38, Jalan Air Putih 8400, Senai, Johor. Nombor telefon 09-567-988. Bahan mentah dia ialah plastik bag. Cara pembayaran ialah cash ataupun tunai. Ini adalah susun atau operasi kedai. Sini ialah pintu masuk. Sini cashier. Yang kalau ini ialah display ataupun paparan barangan elektrik untuk customer
melihat barang elektrik. Seterusnya ialah 5.0, rancangan pentadbiran. Ini adalah susun atau pentadbiran pejabat. Ini di tingkat 2, tingkat atas kedai. Yang tepi ni tangga, dia masuk dalam ni. Sini tempat pengurus besar, tempat pengurus HR, pengurus accountant. Ni meeting room, bilik mesyuarat, pengurus operasi dan pengurus marketing. Perancangan tenaga manusia. Jawatan pengurus besar ada 1 orang, pengurus sumber manusia 1 orang, pengurus accountant 1 orang, pengurus operasi 1 orang, pengurus pemasaran 1 orang, penyedia 1 orang, pekerja ada 5. Jumlah keseluruhan adalah 11. Seterusnya ialah intensif pekerja. Untuk meningkatkan prestasi dan perkhidmatan berkualiti pekerja di syarikat Magnetar Electric Enterprise, kami telah memberikan intensif kepada pekerja kami supaya mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan bersemangat sesuai dengan visi dan misi kami, iaitu untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan mahu berjaya dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Intensif yang telah kami persetujui akan diberikan kepada pekerja kami seperti berikut. 1. Cuti tahunan. Syarikat akan memberikan cuti tahunan kepada kaki tangan kami. Yang kedua, waktu bekerja. Waktu kerja adalah hari Isnin hingga Sabtu dan kami menghabiskan hari Minggu dan kami menghabiskan hari Minggu untuk cuti. Kaki tangan kami bekerja dari 9 pagi hingga 6 petang. Ini bermaksud bahawa kaki tangan kami bertugas selama 8 jam, termasuk 1 jam untuk berehat dan solat. 3. Cuti sakit. Syarikat hanya akan memberikan cuti sakit kepada kaki tangan setelah mereka mendapatkan pengesahan atau perubatan yang disahkan dari hospital atau klinik kerajaan atau swasta. Cuti kecemasan hanya akan diberikan kepada kaki tangan yang mempunyai kes kecemasan. Itu bergantung kepada hasil yang dibuat oleh pentadbiran pengurusan sumber manusia. Keempat, cuti bersalin. Cuti bersalin untuk pekerja wanita ialah dalam masa 90 hari. 5. Kemudahan perubatan. Syarikat akan menanggung semua kos perubatan untuk kaki tangan. 6. Ganjaran bonus. Ganjaran akan diberikan kepada semua kaki tangan sekalian berniaga mendapat keuntungan maksimum kerana bonus tahunan akan dibayar kepada semua pekerja pada akhir tahun dengan pembayaran gaji 1 bulan. Allowance. Syarikat juga akan memberikan allowance seperti pengangkutan. Ia akan memberikan kepada kaki tangan tertentu berdasarkan tugas yang telah mereka laksanakan. Seterusnya, KWSP ataupun APF. Syarikat akan menyumbang sekitar 12% kepada semua kaki tangan dari gaji bulanan mereka. Ketiga, PKSO ataupun SOSO. Syarikat telah menyediakan polisi keselamatan sosial SOSO untuk semua kaki tangan sekiranya mereka mengalami kemalangan yang tak diingini dan tidak dapat dielakkan semasa melakukan kerja mereka. Kira-kira 2% akan ditolak untuk SOSO. Seterusnya ialah jadual imbuhan. Jawatan pengurus sumber. Bilangan pekerja ialah 1. Gaji bulanan 4,000. Potongan KWSP 480. PKSO RM80. Jumlah 3,440. Pengurus sumber manusia pula, bilangan pekerjanya adalah 1. Gaji bulanan 2,000. KWSP 240. PKSO RM40. Jumlah 1,720. Jawatan pengurus accountant, bilangan pekerja ialah 1. Gaji bulanan 2,000. KWSP 240. PKSO RM40. Total 1,720. Sama berikutnya seperti pengurus operasi dan pengurus pemasaran. Penyelia bilangan pekerja 1. Gaji bulanan 1,900. KWSP 228. PKSO 38. Total 1,634. Pekerja ada 5.
Gaji bulanan 1,003 kali 5 6,500. KWSP 156 kali 5 780. Per keso 26 kali 5 130. Total semua 5,590. Jumlah keseluruhan pekerja ialah 11. Jumlah bulanan ke setiap semua kaki tangan 20,400. Jumlah KWSP untuk semua kaki tangan 2,448. Jumlah per keso untuk semua kaki tangan total RM408. Jumlah keseluruhan ialah 17,540. Seterusnya 6.0 Pelan kewangan. Penyerta aliran tunai pro forma 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama ialah RM20,205. Tahun kedua pun sama, tahun ketiga pun sama. Penyerta pendapatan pro forma 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama 2,836. Bawa ke tahun ke depan. Tahun kedua ialah 2,836. Total 5,672 10 sen. Tahun ketiga 2,836 5 sen. Campurkan 8,508 ringgit 15 sen. Penyerta kunci kira-kira pro forma 3 tahun berturut-turut. Kesimpulan atau rumusan dan cadangan. Berdasarkan perancangan pendapatan dan perbelanjaan yang dibuat oleh syarikat kami, Meta Electric Enterprise akan berjaya. Rancangan perniagaan ini telah mendokumentkan bahawa penubuhan barangan atau keperluan elektrik dan elektronik adalah boleh dilaksanakan. Semua faktor kritikal seperti pasaran sasaran, saiz pasaran pesaing, bahagian pasaran, strategi pemasaran dan belanjawan pemasaran menyokong kesimpulan ini. Telah ditunjukkan bahawa produk dan perniagaan mempunyai corak yang unik dan menarik, yang mempunyai menarik pelanggan. Strategi pemasaran, keperluan kaki tangan dan aspek perniagaan lain yang ditunjukkan dalam pelan perniagaan di atas boleh menunjukkan bahawa Meta Electric Enterprise pada masa hadapan pasti akan menjadi perniagaan kecil yang berjaya. Meta Electric Enterprise berharap untuk mengembangkan perniagaannya apabila ia mampu membelinya, iaitu mengembangkan perniagaan ke lokasi lain dalam negara dan berharap ke peringkat nasional. Kita mesti berhati-hati menguruskan kos, akan berhemat dalam membuat usaha yang menguntungkan daripada perniagaan. Strategi mesti dipatuhi dan kualiti digerakkan pada tahap yang lebih besar untuk mengalahkan persaingan dan menuntut bahagian pasaran yang menguntungkan dan mencapai sasaran keuntungan yang ditetapkan. Kami yakin untuk menjadikan perniagaan kami, Meta Electric Enterprise, akan dapat berkembang pada masa hadapan. Akhir kata, kami berharap agar permohonan pembiayaan ini dapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak bank untuk kami memulakan perniagaan.